Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk membincangkan apakah fungsi utama receiver dryer pada sistem aircon kenderaan dan apakah kesannya jika kita tidak selenggara dia dengan baik. Ini adalah antara tanda tanya yang saya selalu fikir. Kenapa pomen aircon ni di Malaysia tak buat? Ada helah ke? Okay, jom kita saksikan. Okay, saya duduk di sini sebab receiver dryer kereta ni betul-betul berada di belakang bumper kereta ni bersebelahan dengan kondenser. Receiver dryer adalah satu bahagian pada sistem aircon kenderaan yang mana ia berbentuk seperti tin yang mempunyai lubang masuk dan keluar. Ini ialah bahagian yang wajib ada jika kereta tersebut menggunakan jenis aircon yang pakai expansion valve, which is hampir kesemua kereta di dunia ini. Receiver dryer terletak pada bahagian bertekanan tinggi pada sistem aircon kereta, berada di selepas kondenser dan sebelum expansion valve. Ada juga kenderaan yang mana alat ini diletakkan bersama dengan kondenser. Tiga fungsi utama receiver dryer ialah: yang pertama, sebagai tempat simpanan sementara minyak dan refrigerant apabila ia tidak diperlukan, seperti ketika penyejukan tidak diperlukan. Sebab itu ia dipanggil receiver. Yang kedua, tempat simpan kotoran jika ada, supaya tidak menyebabkan expansion valve tersumbat atau cala pada piston kompresor. Yang ketiga pula ialah mempunyai bahan pengering yang berfungsi sebagai testi hipo untuk menyedot lembapan yang masuk ke dalam sistem aircon kereta kita. Lembapan boleh masuk ke dalam sistem aircon kereta. Sebab itu ada word dryer pada nama alat ini. Kerosakan boleh berlaku jika ada lembapan yang berlebihan pada sistem aircon kereta. Ia boleh menyebabkan karat. Selain boleh juga menurunkan kualiti minyak pelincir kompresor. Receiver dryer perlu ditukar setiap kali sistem dibuka dan terdedah kepada udara sekeliling. Dan hampir setiap waranti untuk kompresor hanya cover jika reset pemasangan kompresor tersebut sekali dengan pemasangan receiver dryer. Bahan pengering dalam receiver dryer hanya menyedot jumlah lembapan yang terhad, dan apabila sistem terdedah kepada udara sekeliling, bahan pengering tersebut boleh penuh dengan sangat cepat. Apabila ini berlaku, bahan pengering tersebut sudah tidak lagi efektif dan tidak lagi melindungi sistem daripada kemungkinan lembapan yang masuk di kemudian hari. Selain itu, penapis di dalam receiver dryer boleh tersumbat dengan kotoran yang sudah pun berada dalam sistem. Ini boleh menyebabkan gangguan kepada pengaliran minyak pelincir kompresor dan gas refrigerant itu sendiri. Baiklah, kita dah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya, setiap kali buat servis aircon atau menukar bahagian aircon yang rosak, pastikan receiver dryer ditukar dengan yang baru. Apabila anda servis aircon kereta anda, pastikan anda pergi ke bengkel yang bertauliah dan melakukan operasi tersebut mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Hanya setuju untuk teruskan jika pomen yang buat servis ialah profesional dalam bidang aircon. Pastikan proses recover dan recycling dibuat dengan betul supaya gas tersebut boleh digunakan kembali dan mengurangkan impak kerosakan pada alam sekitar. Baiklah, sampai di sini sahaja video kali ini. Jika anda pernah pergi ke bengkel yang tidak menukar receiver dryer ni, pastikan anda mengingatkan pomen tersebut supaya masalah tidak akan menjadi lebih teruk lagi. Ceritakan pengalaman anda di ruang komen. Subscribe channel saya untuk tahu lebih banyak mengenai kereta, terutamanya aircon. Like video ini dan kongsikan di media sosial anda. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.